أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Siapa yang tak solat on time, sombong. Siapa yang tak suka baca Quran sebenarnya lalai. Dan Quran solat itu dua perkara sebagai ubat kerana dunia ini penuh dengan orang yang lalai sehingga boleh syirik dan ramai orang yang sombong sehingga berbuat kezaliman seperti Firaun laknatullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terima taubat kami. Dosa kami banyak, Ya Allah. Ampunkan kami, Ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat, Ya Allah. Ya Akramal Akramin. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita lihat kepada sinopsis pada halaman 188. Bermula daripada ayat yang ke-7, kita akan melihat kepada sebab pemutusan perjanjian dengan orang musyrik dan mengapa diseru untuk memerangi mereka. Sebagaimana yang kita tahu, surah At-Taubah ini adalah surah perang, ya, tidak ada bismillah di sini, ya, Ustaz, ya. Yang pertama, ayat 7 hingga 10. Dan kemudian kita akan melihat pada ayat 11, nasib akhir bagi orang musyrik sama ada boleh bertaubat ataupun boleh diperangi, ya. Jadi ada dua syarat, sama ada perlu bertaubat ataupun perlu diperangi. Kerana apa? Kerana mereka selama ini sudah pun membuat kerosakan di bumi Mekah, di bumi Madinah. Dan kita teruskan pada ayat 13, anjuran untuk memerangi orang musyrik yang merosakkan sumpah dan perjanjian mereka. Jadi kita akan lihat rupa-rupanya perang di dalam Islam bukanlah kerana kita ingin menyerang, tetapi kerana melindungi ataupun kita apabila berjanji, pihak yang satu lagi yang tidak beriman tidak mengotakan janji, ya. Dalam satu negara bila ini berlaku, sebenarnya orang ini tidak layak berada di sesebuah negara tersebut, ya. Kita ada peraturan, kita bukannya pakai undang-undang hutan. Jadi ini yang kita nak belajar. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa yakunu lil musyrikin 'ahdun 'inda Allahi wa 'inda rasulihi illa alladhina 'ahadtum illa alladhina 'ahadtum 'inda al-masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allaha yuhibbul muttaqin. Kaifa wa in yadhharu alaykum la yarqubu fikum
يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم Membawa pada resolusi kita 3 perkara: jaga janji sebaik mungkin sebagai tanda takwa. Yang kedua, berjaga-jaga dengan orang yang mulut manis tetapi tidak mengotakan janji, dan dirikan solat, tunaikan zakat sebagai tanda taubat bersungguh-sungguh, bukan taubat tahu buat sahaja. Allah, la ilaha illallah. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan. Syarika, iaitu mensyirikkan, menyekutukan Allah, yang berulang 168 kali di dalam Al-Quran. Inilah yang disampaikan pada ayat 7. Orang yang mensyirikkan Allah ini, kita boleh berjanji, syaratnya dia ikuti, tetapi berjaga-jaga kerana anytime saja mereka boleh memungkiri janji, dan kita mesti mengambil tindakan, jangan disepak terajang oleh orang-orang yang mungkir janji tersebut. Astaghfirullah innallah kana tawwaba
kita nak meneruskan ulang kaji tajwid kita. Kita telah cerita pasal ikhfa hakiki. Kadang-kadang ada yang keliru Ustaz. Ikhfa hakiki, idgham ma'al-ghunnah, izhar halqi. Pening kita. Sabar tuan-tuan dan puan-puan. Kita belajar slow-slow, kita ulang kaji balik perlahan-lahan. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk memahami dan mengingati balik. Baik, kita nak tengok hari ini perbezaan, sedikit perbezaan di antara ikhfa hakiki dengan idgham. Mari kita perhatikan slide kita. Okey, ikhfa hakiki antaranya dalam Al-Quran kita ni ada simbol-simbol dia yang bantu kita. Contoh, nun mati bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan mim, idgham ma'al ghunnah. Kita perhatikan bentuk dia tu. Contoh, nun mati bertemu dengan kaf. In kuntum, nun mati bertemu dengan kaf dengan nun mati bertemu dengan ta. Di atas huruf nun itu kosong, tak ada tanda. Atas huruf nun tu kosong, tak ada apa-apa tanda. Dan juga di atas huruf kaf itu dia hanya ada baris saja, dia tak ada sabdu. Dia ada baris, contohnya kuntum tu kaf tu baris depan, ta tu pun baris di hadapan. Itu menandakan ikhfa hakiki. Kan. Kemudian kalau kita tengok kalimah di bawah tu pula, iaitu idgham ma'al ghunnah pula, nun mati juga tapi bertemu dengan mim. Kita perhatikan huruf mim selepas huruf nun itu di atasnya ada tanda sabdu. Kadang-kadang kita lupa apa huruf ikhfa. Jadi bila kita tengok nun mati bertemu dengan mim, ada sabdu. Ini bukan ikhfa, ini idgham. Contoh kan. Jadi itu antara tanda-tanda dia. Itu dua contoh. Kemudian kita tengok dua lagi contoh. Tanwin juga bertemu dengan mim lagi, iaitu kalimah ithmam mubina. Tanwin bertemu dengan mim. Perhatikan mim itu turut ada sabdu atas dia. Jadi menandakan tanwin itu bila bertemu dengan huruf selepasnya, kalau contoh ini huruf mim ada sabdu, itu bukan ikhfa, tapi itu adalah idgham. Idgham apa? Idgham ma'al ghunnah. Kemudian kita tengok pula contoh yang kedua, sa'idan juruza. Tanwin bertemu dengan jim. Tanwin bertemu dengan jim, iaitulah ikhfa hakiki, iaitu huruf jim, yang mana tanwin itu bertemu dengan huruf jim. Huruf jim itu tak ada tanda sabdu. Jadi inilah antara contoh-contoh ataupun clue-clue dalam kalimah-kalimah yang ulama-ulama tajwid tentukan ataupun menyatakan. Macam contoh tadi, di atas huruf nun tak ada tanda, kosong, tak ada tanda sukun dan sebagainya, tak ada tanda bulat, kan bertemu pula dengan huruf selepas tu tak ada sabdu, ikhfa hakiki. Kalau ada sabdu, idgham. Jadi itulah contoh, sedikit contoh berkenaan dengan perbezaan antara ikhfa hakiki dan juga idgham. Ikhfa ataupun idgham, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan jemput untuk sama-sama kita praktik pula dalam bacaan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.